Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan. Baik, kali ini saya nak bersambung tentang saka. Sebelum ini saya membincangkan tentang jenis-jenis jin saka. Untuk topik kali ini saya nak bercakap tentang kesan saka kepada diri seseorang itu. Jadi seperti mana yang kita ketahui, saka ini merupakan satu keadaan di mana ianya bertujuan untuk dibela ataupun diwarisi secara khususnya oleh masyarakat Melayu kita ni untuk tujuan tertentu dan manfaat yang tertentu. Antaranya seperti yang kita bincang sebelum ini, saka ini digunakan untuk melindungi diri, ahli keluarga dan harta benda, atau digunakan untuk menjaga tanaman, kebun-kebun serta binatang ternakan tuannya. Bahkan ada juga saka yang digunakan untuk mengawal binatang yang buas atau menjinakkan binatang tersebut. Ada juga sebahagian orang menggunakan saka bagi tujuan untuk membuat dirinya menjadi kuat dan kebal supaya tidak lut kepada senjata yang tajam. Ada juga yang menjadikan saka ini sebagai daya tarikan kecantikan, pengasih dan sebagainya. Walaupun pada zahirnya kita melihat saka ini ada manfaatnya dan kebaikannya kepada masyarakat setempat, pada hakikatnya ia sebenarnya mendatangkan banyak keburukan kepada pengamalnya atau tuan badan itu sendiri. Bahkan kesan buruk ini juga akan diwarisi dan dihadapi oleh waris keluarga pembela saka tersebut. Tidak kiralah saka ini dibela secara sukarela ataupun tidak secara sukarela, ia juga akan memberikan kesan yang semestinya akan mengganggu kehidupan sehingga kita akan mati nanti. Jadinya saya nak berkongsilah tentang 7 kesan buruk akibat membela saka. Yang pertamanya, membawa perlakuan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya kita ketahui bahawa apabila kita meminta pertolongan, meminta bantuan selain daripada Allah, di situ kita dah jelas boleh nampak kita ni menduakan Allah. Dan bila kita menduakan Allah, maknanya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mempercayai kekuasaan Allah sepenuhnya. Kebiasaannya perlakuan syirik ini berlaku apabila seseorang itu secara sukarela membela saka bagi tujuan tertentu. Maknanya contoh dia nak membela saka ni, dia relakan diri dia untuk mendapatkan ilmu perbomohan dan perubatan daripada jin saka tu. Semestinya apabila kita nak mengamalkan sesuatu keadaan yang ada kaitan dengan jin saka ni, mestilah ia ada unsur-unsur khurafat, ada pantang larang dia, ada syarat-syarat dia yang tertentu yang boleh juga mengganggu ibadat kita. Contohnya kita tak boleh nak solat sebab tidak boleh kena air selama 30 hari. Kalau kita tak boleh kena air 30 hari, apa maknanya tu? Semestinya orang tu tak solat, sebab kita nak solat kena ada wuduk daripada air. Jadi di situ kita boleh nampaklah. Yang keduanya, ia akan mengganggu kehidupan dan ketenteraman tuannya atau pembela saka ini apabila ia melanggar pantang larang atau syarat-syarat yang ditentukan. Seperti mana kalau orang yang membela jin saka ni, dia kenalah menyembahkan darah, melimaukan keris setiap minggu. Lepas tu dia kena perasap keris tu yang guna asap kemenyan. Dia kena sarungkan keris tu dengan kain kuning. Macam yang saya cakap tadi, yang pertama tu tak boleh kena air selama 30 hari. Benda-benda yang syarat pantang larang ni kalau dilanggar, jin saka akan mengganggu ketenteraman kehidupan dia, supaya tuan atau pembelanya melakukan perkara yang jin saka ni hendak. Sebab biasalah jin saka ni kerja dia tu mestilah kerja yang jahat. Apabila kita melakukan ibadat, amalan tak kena dengan cara dia, jadi dia tak suka. Itu sebab dia akan mengganggu. Yang ketiganya, menjadikan pembela atau tuannya seorang yang malas kerana terlalu bergantung kepada makhluk jin saka ini untuk menguruskan segala bentuk urusan kehidupannya lah. Contoh macam jaga kebun, jaga tanaman, jaga rumah, jaga anak beranak. Macam kebun, kadang tu kita perasan tuan badan tu tengah buat kerja di kebun, tetapi sebenarnya itu bukan tuan badan, itu adalah jin saka yang berubah bentuk menjadi bentuk rupa tuan dia. Yang keempat, menipu daya tuannya dengan amalan-amalan zikir yang tertentu yang perlu dilakukan dengan jumlah yang tertentu dan waktu tertentu. Bahkan sebenarnya amalan ini apabila ditentukan oleh seseorang yang bukan dalam kalangan manusia, yang mana kita tahu jin saka ni merupakan daripada golongan jin yang kita tak nampak,
sehingga menyebabkan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ianya dilakukan atas arahan atau ketaatan tuannya kepada makhluk saka tersebut. Contohnya, jin saka ni dia suruh tuan dia amalkan zikir qaf, huruf qaf. Dia kena sebut qaf tu sebanyak 100 kali ataupun 1000 kali selepas maghrib. Ada waktu-waktu dia dan ada jumlah yang tertentu. Ini sebagai contoh lah, bukannya betul. Kemungkinan ada. Contoh dia sebut qaf, 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 qaf sampai 1000 ataupun 100 kali lah, lebih kurang macam tu. Dia akan tetapkan sesuatu amalan yang sebenarnya tidak ada dalam Islam. Itu yang membahayakan. Yang kelimanya, ia akan menyebabkan perpecahan masyarakat. Contohnya, seseorang individu yang mempunyai saka bomoh, dia mempunyai kelebihan lah untuk mengubati pesakit dia yang mungkin terkena sakit fizikal ataupun gangguan. Mesti dia akan mengaitkan sakit tersebut akibat daripada perbuatan orang. Contohnya, bomoh ni akan memberitahu kepada pesakit itu bahawa sakitnya telah terkena perbuatan seseorang atau si fulan yang dikenalinya. Contoh macam rakan dia lah, ataupun kawan dia yang rapat dengan dia, sehingga menyebabkan berlakunya permusuhan antara mereka. Sebenarnya bomoh ni dia tak ada ilmu sangat. Jin saka yang ada pada bomoh tu yang melakukan perkara tersebut. Siapa yang datang pada dia? Contohlah, ada seorang pesakit datang kepada bomoh tu. Okey, bomoh ni dia tahu pesakit dia duduk di mana, apa hajat pesakit itu, apa sakit yang sedang dihadapi oleh pesakit tersebut. Jadi pesakit tu hairan dan terkejut, macam mana bomoh ni boleh tahu. Sebenarnya bomoh tu tak tahu, dan jin dia yang memberitahu kepada bomoh, dan bomoh itu menyampaikan sahaja. Dan itulah orang kata kekuatan yang dimiliki oleh jin saka ini. Yang keenamnya, ia boleh menyebabkan perpecahan hubungan kekeluargaan. Seperti mana saka tersebut dia tidak mahu diwarisi oleh waris sehingga berlakunya pertelingkahan atau sebagainya. Maknanya dia memporak-perandakan rumah tangga lah. Contohnya, sebelum dia nak wariskan kepada warisnya yang di bawah, dia mengganggu isteri tuannya sehingga isteri tuannya berasa tidak selesa dengan dia. Dia mengganggu anak-anak dia, kata tindih, isap darah. Dia tidak dapat apa yang dia hendak. Yang ketujuhnya, yang terakhir sekali, ia akan mendatangkan kesan yang buruk kepada pembelanya, seperti penderitaan semasa nak mati tu. Itu yang kebiasaan yang kita pernah lihat, pernah dengar. Apabila dia tengah nazak tu, orang yang membela saka ni akan mengalami penderitaan, kesukaran roh untuk keluar daripada tubuhnya, walaupun tuannya telah lama sakit akibat tiada waris saka tersebut. Jadi disebabkan itu, saka ini merupakan satu ilmu yang perlu diwariskan. Oleh yang demikian, adalah lebih baik menjauhkan diri daripada penggunaan makhluk halus sebagai sahabat dan teman dalam kehidupan manusia kita ini. Oleh itu, kita kena meletakkan pengharapan, kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya menjadikan makhluk seperti jin saka ini sebagai tempat bergantung harap. Saya pun ada banyak kenalan yang mempunyai saka dalam tubuh mereka, dan kebanyakan daripada mereka tak mahu pun saka ni. Tapi nak buat macam mana kan? Keturunan dulu, nenek moyang mereka mengambil saka bagi tujuan yang seperti mana yang saya dah ceritakan, dan apabila dah sampai ke waris yang terakhir, waris terakhir tak tahu pun yang dia ada saka, dan itu yang menyebabkan dia diganggu secara berterusan sebab dah tak mampu ataupun tak tahu macam mana nak jaga jin saka ni. InsyaAllah moga bermanfaat video ini. Itu sahaja daripada saya. Selamat berpuasa. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Jangan lupa like dan subscribe bagi sesiapa yang belum subscribe lagi. Dan jumpa lagi.